Cukup ke dengan menyatakan, oh kami kecewa, kami kesal dengan diri sendiri, kami kecewa dengan penyudahannya begini. Cukup ke? Public money 40 juta lebih spend. Dengan kehidupan gaya hidup mewah mereka ditunjukkan dalam sosial media. Membuat satu pelaburan berugi berjuta-juta untuk banyak tahun tapi tak ada proses pemantauan accountability. Adakah mendapat clearance daripada pihak MOF ataupun Khazanah? Kerugian 40 juta itu amatlah sedikit, amatlah kecil berbanding dengan keuntungan yang dibuat oleh Khazanah dan PNB. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Ali Romli. Kali ini kita akan memperkatakan mengenai skandal Fashion Valet. Kita tahu isu ini hangat diperkatakan oleh netizen di media sosial. Semalam kita mendengar berita mengenai penggeledahan oleh SPIM bersama dengan 12 orang pegawainya menggeledah kediaman Yudi Yusof, pengasas bersama dengan suaminya Fadaruddin Anwar, dan dikatakan berbagai rampasan termasuk beg tangan, jam tangan mewah telah diambil, dirampas daripada kediaman mereka. Pagi tadi, hangat isu Fashion Valet ini dibangkitkan kembali oleh Ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Edmi Yanti, yang juga pengurusi PAC. Agak menarik isu-isu yang dibangkitkan oleh Mas Edmi Yanti ini. Isteri minta maaf, yang mana atas kerugian cukup ke dengan minta maaf? Cukup ke dengan menyatakan, oh kami kecewa, kami kesal dengan diri sendiri, kami kecewa dengan penyudahannya begini? Cukup ke dengan apa yang mereka lakukan kepada kerugian kepada Khazanah dan juga ni? Cukupkah dengan permohonan maaf dan meletakkan jawatan dalam Fashion Valet? Ini yang dilakukan oleh pengasas pasangan suami isteri ini minggu lalu. Dan dalam satu kenyataan, kita lihat bagaimana kedua-dua mereka memohon maaf dan memikul tanggungjawab atas kerugian pelaburan PNB dan Khazanah ini. Ada yang mempersoalkan, adakah permohonan maaf ini sebagai satu tanggungjawab atau sebagai untuk melepaskan diri? Kita tahu isu ini diperkatakan oleh berbagai ahli perniagaan dan juga pelaburan yang dikatakan bagaimana Khazanah PNB begitu mudah melaporkan 40 juta ringgit ke dalam sebuah syarikat. Yang menariknya, pelaburan ini dibuat pada tahun 2018. Ada yang mengatakan dibuat di zaman pemerintahan Najib Razak. Pengeliti ekonomi juga berkata kerugian 43.9 juta dalam Fashion Valet ini menunjukkan bagaimana perancangan semula strategi pengurusan risiko dan proses keterusan dalam membuat keputusan, terutamanya oleh syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan ini. Satu lagi yang menarik mengenai perbahasan oleh ahli Parlimen DAP daripada Bandar Kuching ini, yang mengatakan pelaburan Fashion Valet oleh PNB dan Khazanah ini tidak daripada awal lagi sudah menunjukkan masalah. Soalannya, bagaimana jumlah ini ditentukan? Apakah proses penentuan kuantum yang diberikan? Macam mana GLIC atau GLC ini membuat satu pelaburan berugi berjuta-juta untuk banyak tahun tapi tak ada proses pemantauan, accountability atau safeguard walaupun dah lama rugi? Okey. Daripada data yang diperolehi daripada media sosial, dikatakan pendapatan dan cash flow syarikat ini sudah pun menunjukkan masalah sejak tahun 2018 lagi. Bagaimana kita lihat pada tahun 2022, cash flow sudah pun menjadi negatif walaupun pendapatannya cecah 112 juta. Dan satu lagi, isu mengenai bagaimana begitu banyak wang diperuntukkan untuk kerja-kerja renovation. Daripada tahun 2018, 5 juta ringgit diperuntukkan
Dan yang paling banyak tahun 2021, 7.3 juta ringgit diperuntukkan untuk kerja-kerja renovation. Adakah kemungkinan berlaku pelanggaran pengurusan dalam pelantikan kontraktor ataupun jumlah kontrak yang diberikan kepada mana-mana kontraktor untuk kerja-kerja renovation ini? Inilah yang sudah disiasat oleh pihak SPRM antaranya. Dan yang menariknya, semasa perbahasan di Dewan Rakyat, Timbalan Speaker juga menunjukkan keprihatinan beliau terhadap dengan apa yang berlaku dalam Passion Valley. Yang berhormat, kita tanya Menteri, ada tak kelulusan dari MOF diperolehi oleh JLC atau JIC ini, satu. Lepas itu, semasa Passion Valley ini ada menjual sahamnya, adakah mendapat clearance daripada pihak yang MOF ataupun khazanah? Dan kita tahu di penghujungnya syarikat Passion Valley ini telah dijual kepada satu syarikat hanya pada nilai 3 juta lebih. Bayangkan, syarikat yang dikatakan bernilai 300 juta pada satu masa dijual pada sebuah syarikat dengan nilai 3 juta lebih. Public money 40 juta lebih spend. Minta maaf lah, I was an investigator those days. Benda-benda ni dalam kepala otak saya tak boleh compute lah. Okey, dari aspek tata kelola. Alright. Dan yang menariknya, salah seorang pengarah Passion Valley ini dalam satu kenyataan berkata tak ada skandal ataupun penipuan dalam mempertahankan dua orang pengasas Bibi Yusof dan Fazruddin Anwar ini. Tidak ada skandal atau penipuan berlaku. Satu lagi juga diperkatakan oleh Mas Emiyanti mengenai tata kelola pengurusan syarikat ini. Dan saya dengar jawapan Yang Berhormat Menteri ketika menjawab soalan daripada Yang Berhormat Puchong. Adakah patut Yang Berhormat Menteri menjawab kerugian 40 juta itu amatlah sedikit, amatlah kecil berbanding dengan keuntungan yang dibuat oleh khazanah dan PNB. Dan untuk rekod, bagi tahun 2023, PNB mencapai pendapatan kasar 16.4 bilion dan pendapatan bersih 13 bilion. Adakah kerugian 20 juta yang dilaburkan dalam Passion Valley itu tidak bernilai? Dan begitu juga dengan PNB. Kita tahu PNB sebuah syarikat besar milik kerajaan MOF yang mana pada tahun 2023 mencatat keputusan cemerlang dengan untung operasi bernilai hampir 6 bilion ringgit. Dan isu tata kelola ini juga dibangkitkan sekali lagi oleh ahli parlimen DAP daripada Kuching ini, Kelvin Yee. Kata tadi, untung rugi itu sebahagian dari pelaburan. Tetapi ia boleh dikawal. Pembaziran ini dapat dielakkan kerana duit dan pelaburan tersebut sebenarnya yang dibazirkan tersebut boleh digunakan untuk bisnes-bisnes yang lain. Walaupun 20 juta untuk PNB, 20 juta untuk khazanah, tapi bagi rakyat nilainya sangat besar dan perlu diambil kira dan perlu diambil tindakan kalau betul berlaku salah tata kelola ataupun unsur-unsur rasuah terlibat dalam pengurusan Passion Valley ini. Mas Emiyanti, ada sedikit lagi kita dengar apa komen beliau terhadap Passion Valley ini. Dekat confession, mereka telah mengecewakan ramai pengikut-pengikut mereka dengan kehidupan gaya hidup mewah mereka ditunjukkan dalam social media, handbag 1 bilik. Tapi sekarang saya tengok dah tak ada dah padam dah posting tu. Okey. Kita tahu semalam SPM dengan 12 orang pegawai telah menggeledah kediaman Bibi Yusof dan suaminya di Montiara, merampas berbagai kegunaan peribadi, beg tangan, jam mewah hampir RM200,000. Bagi saya ini tak ada isu. Bagi saya untuk menjadi seorang fashion icon, kehidupan mewah perlu ditunjuk
untuk nak meyakinkan fashion yang mereka nak jual. Takkan nak bawa kereta Proton Saga untuk nak jual baju bernilai ratusan ringgit. Ini adalah sebahagian daripada cara perniagaan dalam fashion. Ya, tunjuk kemewahan untuk meyakinkan pembeli-pembeli, follower, pengikut-pengikut Fashion Valley ini. Dan dikatakan dalam penggeledahan itu yang berakhir 8 malam semalam dan banyak barangan disita, itulah termasuknya antara 11 beg tangan, jam tangan mewah dengan anggaran 200,000. Bukanlah 200 juta. 200,000 untuk siapa-siapa ikon owner. Bagi saya tak ada masalah apa. Bagi saya adalah perkara biasa untuk mana-mana mana-mana toke fashion outlet ini. Tak ada masalah. Satu lagi, ramai yang tak kenal siapa keluarga Bibi Yusof ini. Dikatakan dia orang Kelantan. Ada kenalan dengan Anwar Musa di mana didedahkan. Dan menariknya mengenai latar belakang bapa. Siapa bapaknya? Seperti yang didedahkan di media sosial, bapaknya adalah Datuk Yusof Jusof, seorang ahli perniagaan, seorang pakar pelaburan yang pada satu ketika dulu pernah menjadi setiausaha politik kepada Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di zaman Anwar bersama dengan Barisan Nasional tahun 90-an dahulu. Apapun, kita harapkan siasatan SPRM mampu mendedahkan segala macam salah laku, salah tata kelola, salah pengurusan kalau ada, dan kita harapkan akan diambil tindakan kepada siapa saja, termasuk kedua-dua pengasas ini, Bibi Yusof dan Fazarudin Anwar. Juga kemungkinan ada berlaku salah tata kelola, rasuah dalam pengurusan PMB dan juga Khazanah Nasional sendiri. Kemungkinan ada tangan-tangan yang cuba mencari peluang dengan syarikat Fashion Valley. Apapun kita percaya, semua ini adalah bahagian daripada usaha Kerajaan Madani sekarang untuk nak basmi segala macam salah laku, salah tata kelola, keterisan, rasuah. Sudah berlama membengkam negara kita. Daripada saya, untuk ulasan Hak Talk kali ini, teruskan memberi sokongan kepada Asia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.